Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Akmal. Okey, untuk kali ini seperti yang saya janjikan, kita akan bawakan video Pro2 Kembara Part 2. Jom saksikan. Okey, sahabat-sahabat kembara dan juga peminat-peminat kembara yang semakin lama semakin ramai di Malaysia dan juga di negara-negara jiran Malaysia. Okey, di part 1 saya dah bercerita sedikit tentang asal dan juga sejarah kembara, serta saya dah review sedikit dalaman kereta kembara serta tentang sistem enjin dan juga transmisinya secara ringkas. So untuk kali ini saya nak lebih tekankan kepada apa yang telah saya buat modifikasi sedikit pada Pro2 Kembara. Okey, jika kita lihat Pro2 Kembara memang sudah dikategorikan sebagai SUV mini ataupun compact SUV yang mana dia sedikit tinggi, iaitu paras kelegaan daripada bumi. Tetapi untuk kegunaan dan kelebihan yang saya perlukan adalah saya perlukan tinggikan lagi. So saya sudah modify sedikit, iaitu dengan saya tambah ketinggian Pro2 Kembara saya. Di depan adalah saya tambah 2 inci dan di belakang saya tambah 3 inci. Ada rakan-rakan kembara yang lain yang meninggikan lagi daripada saya. Tetapi untuk kegunaan saya fikir ia sudah mencukupi. Okey. Okey, selepas saya tinggikan, saya mengambil keputusan untuk menukar tayar. Tayar yang saya tukar adalah tayar berjenama Maxxis dengan saiz 235/75/15. So kalau kita tidak tinggikan, kita tidak lift upkan kembara, memang agak sukar dan boleh dikatakan tidak boleh masuk dengan rim asal dan juga ketinggian asal kembara. Untuk rim, dia sedikit ada masalah sebab rim asal kembara dia offsetnya adalah negatif, so dia agak ke dalam sedikit. Okey, saya juga berhajat untuk menukar rim, tetapi mungkin bajetnya belum tiba, so saya masih lagi mengekalkan rim asal dengan sedikit saya tambah spacer di depan bagi mengelakkan tayar terkena bodi di dalam. Okey. Okey, selepas saya tinggikan dan juga tukar tayar yang lebih besar, so saya lebih selesa untuk berjalan-jalan di tepi-tepi pantai dan juga tidak risau jika bertemu dengan lumpur-lumpur yang ringan. Jadi itulah tujuan utama saya memiliki kembara. Okey, satu lagi saya buat adalah saya buat switch untuk sistem 4-wheel drive-nya, di mana kita dapat membuat pilihan sama ada ingin 4-wheel drive ataupun 2-wheel drive. Okay. Dengan adanya switch ni kita dapat membuat pilihan sama ada ingin menggunakan 2-wheel drive ataupun 4-wheel drive. Okey, jika kita gunakan 2-wheel drive seperti dalam video ni, okey, agak sukar untuk kita melalui jalan-jalan yang berpasir ataupun sedikit berlumpur. Dan juga risiko untuk tersangkut tu adalah tinggi. Kerana 2-wheel drive kita biasa gunakan di jalan raya biasa. Okey, dengan adanya switch, apabila kita ingin berada di jalan off-road yang sukar, kita hanya menekan butang CDL yang asal dan Pro2 Kembara kita kembali kepada posisi 4-wheel drive dan mudah melalui kawasan berpasir dan juga off-road. Dengan adanya switch ini, ia dapat menjimatkan sedikit petrol dan juga memberi bagi saya lah sedikit keselesaan ketika kita memandu di jalan biasa. Dan apabila kita tekan button untuk kembali kepada 4-wheel drive, ianya sudah meyakinkan untuk kita menghadapi cabaran di light off-road ataupun jalan-jalan yang sedikit sukar lah. So seperti yang anda lihat juga, ia mudah dan dia tidak tersangkut-sangkut lagi ketika berada di kawasan berpasir. Jika kita kembali kepada 2-wheel drive, so tahap pusingan dan juga tolakan tu agak susah
di mana kita boleh lihat pusingan tayar belakang agak laju berbanding di depan, kerana ini adalah saya menggunakan two wheel drive, iaitu pacuan belakang sahaja. Ini tiada di Kembara yang standard. Ia perlukan sedikit modifikasi oleh mekanik-mekanik kita yang hebat-hebat belaka. Ada pelbagai teknik untuk membuat switch ni. Boleh rujuk rakan-rakan kita di Facebook Kelab-Kelab Kembara. Dia orang banyak boleh terangkanlah secara lagi detail. So, inilah selepas kita hidupkan 4-wheel drive, meluncur di pasir memang bagi saya satu kepuasan dan saya tidak lagi risau tersangkut. Okey, Kembara bagi pendapat saya memang cukup-cukup relevan untuk dimiliki pada masa kini. Ia juga senang dibawa dan wanita dan juga orang yang tidak berpengalaman dalam 4-wheel drive pun boleh memandunya dengan mudah sahaja. Okey, so saya bercerita tentang light off-road ataupun lebih kepada camper lah. So kepada kawan-kawan yang minat hardcore punya off-road, mungkin belum sampai masanya lagi, kerana Kembara saya ni adalah lebih standard dan juga tidak banyak bekas dari segi enjin. Namun pada setakat saya pakai dan saya guna, ia sudah cukup memberikan kepuasan bagi saya dan menepati kehendak saya untuk bersia-sia di kawasan kampung dan juga light off-road di hutan-hutan ataupun jeram-jeram yang tidak terlalu hardcore. Ia memang cukup sesuai. Jadi untuk yang lebih hardcore mungkin perlukan sedikit modifikasi yang lain lah. Saya ingin berkongsi kepada bakal-bakal pemilik Kembara. Memang Kembara adalah kenderaan 4x4 mampu milik dan juga sesuai untuk kita beriadah bersama keluarga. Jadi jangan risau, pilihan Kembara adalah pilihan yang relevan dan juga semakin lama semakin popular di Malaysia, Indonesia dan juga beberapa negara di Asia. Okey, jika ada apa-apa soalan, boleh dropkan dekat komen. Nanti saya akan jawab, mungkin melalui video ataupun saya jawab terus di ruangan komen. Okey, kita berkongsi-kongsi. Okey, itu saja untuk part 2. Mungkin akan ada lagi part 3. So, jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng. Okey? Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Subscribe dan tekan loceng untuk video seterusnya. Assalamualaikum.